Assalamualaikum sejahtera. Hari ini, saya dan rakan-rakan dari ahli kumpulan akan membentangkan tugasan berkumpulan kami membicarakan tentang topik transformasi digital dalam pembangunan laman web. Subjek aplikasi komputer dalam pengurusan. Kod STID 1103. Semester bulan sesi 2022 dan 2023. PAC UUM Situ. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Muhammad Hanif bin Abdul Malik, 290168. Nur Izzati binti Abdullah, 290223. Mu Hui Kong, 290204. Raj Kumar, anak lelaki Masa Lamani, 290453. Dan Zuhilmi bin Mak Lazim, 290266. Transformasi digital ialah pemindahan proses analog kepada digital dengan menggunakan teknologi. Dalam dunia digital, transformasi digital lebih merujuk kepada cara teknologi merevolusikan perniagaan dengan bidang teknologi baharu seperti pembelajaran mesin, data besar dan internet untuk segala-galanya. Bentuk transformasi digital dalam dunia perniagaan ini telah mengubah penglibatan pelanggan, perdagangan, pemasaran dan banyak lagi. Dengan kemunculan kemajuan teknologi baru yang paling relevan ini, para pengusaha perniagaan tempatan kini percaya bahawa mereka perlu menaik tarafkan sistem perniagaan mereka ke arah digital supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus revolusi perindustrian berteknologi yang digunakan untuk meningkatkan perniagaan mereka. Antaranya seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, Internet of Things dan teknologi boleh dipakai. Mengapa transformasi digital penting dalam perniagaan? Engage customer, perhubungan pelanggan. Transformasi digital dalam syarikat bukan sahaja digunakan pada satu aktiviti, tetapi pada kesemua aktiviti, proses dan model perniagaan termasuk aktiviti pemasaran. Melaksanakan pemasaran digital boleh membuka peluang kepada syarikat untuk menjangkau pelanggan yang lebih meluas dan menyelesaikan pasaran yang lebih besar dari kaedah konvensional. Optimize operation. Teknologi digital bertujuan untuk menyelaraskan proses yang kompleks sebelum ini. Antara lain, transformasi digital juga boleh menyelaraskan proses operasi untuk meningkatkan keberkesanannya jika ia digunakan untuk perniagaan. Empower employee. Merevolusikan cara syarikat menjalankan perniagaan, manfaat teknologi untuk membantu pasukan pekerja berbilang bahagian mencapai objektif organisasi meneroka pelbagai cara yang membolehkan perniagaan berkembang. Selamat petang kepada dia dan juga kawan-kawan saya. Nama saya Raj Kumar, lelaki Mas Lamani, nombor kad menteri 290453. Hari ini kita lihat tentang transformasi digital. Subtopik yang pertama ialah 4 target strategi bina laman web dalam perniagaan. Strategi yang pertama ialah tentukan jenama produk. Sebelum membuat website, perlu ada nama produk sendiri terlebih dulu. Pentingnya untuk ada nama produk sendiri kerana ini dapat membezakan produk anda dengan pesaing anda. Buat kajian terlebih dahulu sebelum meletakkan nama untuk mengelakkan nama anda sama dengan pesaing anda atau termasuk dalam perniagaan orang lain. Strategi yang kedua ialah isi kandungan yang baik. Isi kandungan bermaksud penulisan yang kita tulis dalam laman web tersebut ia tidak semestinya penulisan dalam laman web saja, tetapi gambar-gambar serta video juga merupakan suatu yang ada isi kandungan yang boleh dikongsikan dan disebarkan. Strategi yang kedua ialah tema atau rekahan website yang menarik, iaitu laman web yang mempunyai rekan yang menarik bukan sekadar hanya tertumpu kepada rekan grafik. Rekan laman web juga bukan sekadar untuk paparan pada monitor komputer atau laptop semata. Dengan teknologi masa kini, laman web boleh dibuka mana-mana saja menggunakan telefon bimbit atau iPad. Jadi, rekahan untuk laman web haruslah yang boleh dipaparkan di semua teknologi yang ada. Laman web yang cantik dan kreatif juga dapat menarik minat pembeli untuk membaca dan meneruskan setiap isi kandungan yang ada dalam website tersebut tanpa rasa bosan. Strategi yang keempat ialah ada maklumat produk atau servis yang lengkap, iaitu gambar produk, video produk, kebaikan produk, testimoni pelanggan, nombor untuk dihubungi dan alamat premis. Maklumat yang lengkap ini ada kerja buat laman web akan lebih cepat, pantas dan mudah kepada web designer atau web developer anda.
Okey, seterusnya ialah rancangan pelancaran pemasaran. Yang pertama ialah plan pemasaran yang kukuh. Apakah yang perlu untuk plan pemasaran ini? Sebagai permulaan, pastikan anda memahami apakah corak pemasaran adalah industri yang anda ceburi. Sebagai contoh, dalam industri penjualan hadiah ini, anda perlu selitkan apa produk yang paling digemari dan ditonton oleh pelanggan anda. Seterusnya, anda boleh memulakan perancangan pemasaran bagi dua kaedah utama, iaitu plan jangka masa pendek dan plan jangka masa panjang. Ini akan membuatkan strategi pemasaran anda lebih sistematik serta mampu meningkatkan hasil jualan produk anda. Yang seterusnya ialah kenal pasti pesaing, iaitu sebelum memperkenalkan produk baru di pasaran anda, perlu mengkaji pesaing-pesaing anda terlebih dahulu. Ini bukanlah taktik untuk menjatuhkan perniagaan orang lain, tetapi kaedah ini diterapkan untuk memastikan anda mengelakkan sebarang persamaan sama ada fizikal produk ataupun kaedah pemasaran. Namun begitu, jika industri yang anda mencuburi itu pasarannya kecil, persamaan ini ada kala tidak boleh dielakkan. Jika ini terjadi, anda perlu menambah beberapa perkara untuk menarik minat pelanggan anda untuk tahu lebih lanjut tentang produk atau perkhidmatan yang anda disediakan. Selamat sejahtera para prof dan juga rakan saya sekalian. Nama saya Nur Fikun, mempelajar 290204 akan membentangkan tajuk seterusnya, yaitu perbezaan antara digitalisasi dan transformasi digital. Digitalisasi merupakan proses membuat dan memperbaiki proses perniagaan dengan menggunakan teknologi dan data digital. Manakala transformasi digital merupakan proses transformasi aktiviti, proses dan model perniagaan secara keseluruhan dengan bantuan teknologi. Seterusnya kita akan melihat keburukan dan kebaikan transformasi digital kepada perniagaan. Kebaikan dari sudut peniaga, yang pertama, kos yang rendah kerana boleh berhubung terus dengan pengguna akhir tanpa pengantara ataupun ejen. Selain itu juga, kemudahan internet dapat mengurangkan kos periklanan serta lain-lain kos yang berkait dengan kos penyimpanan dalam transaksi permintaan barangan ataupun perkhidmatan. Nombor 2, hubungan terus dengan pengguna. Dapat maklum balas terus dengan yang cepat dengan pengguna secara atas talian. Nombor 3, mudah melakukan perubahan. Contohnya, mudah untuk melakukan perubahan dari masa ke semasa ke atas produk yang ingin dijual. Dan yang terakhir sekali, pemasaran luas. Pemasaran produk yang lebih luas tanpa seberang dan lebih cepat. Seterusnya, kita akan melihat kebaikan dari sudut pengguna. Yang pertama, banyak pilihan. Pengguna dapat membuat perbandingan serta pilihan yang baik dari segi harga, kualiti dan perkhidmatan. Nombor 2, menjemaikan masa. Pengguna dapat menjemaikan masa dalam menganalisis produk dan perkhidmatan serta pembelian atas talian sahaja. Seterusnya kita akan melihat keburukan dari sudut peniaga. Yang pertama, tidak berupaya memperkenalkan produk yang sebenar. Walaupun maklumat produk telah diberikan oleh peniaga, tetapi masih tidak dapat digambarkan dengan terperinci. Yang kedua, maklum balas selepas jualan. Pengguna kadang-kadang mempunyai masalah atau kebimbangan mengenai produk atau mereka mungkin mahu menukar atau mengalihkan produk yang telah mereka berikan. Keburukan dari sudut pengguna. Yang pertama, faktor kepercayaan menjadi faktor utama. Pengguna tidak ingin berurusan niaga secara talian. Ini kerana kekurangan kepercayaan dan keyakinan antara pengguna dengan peniaga. Yang kedua, barang pesanan tidak seperti diiklankan. Risiko untuk mendapat produk yang berlainan kualiti seperti yang dilihat secara digital. Saya Nur Izzati binti Abdullah 290223. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai cabaran pemasaran produk dalam pasaran digital pada masa kini. Banyak kelebihan tersendiri dan juga cabaran yang menanti, antaranya cabaran-cabaran yang dapat kita lihat pada masa kini.
adalah seperti yang pertama, kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Kedua, kesukaran memasarkan produk. Ketiga, kerenah pelanggan. Dan keempat ialah pengurusan kewangan. Seperti yang kita sedia maklum, meraih kepercayaan dan keyakinan pelanggan bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Bukan mudah untuk meraih kepercayaan para pelanggan untuk membeli jualan yang kita pasarkan. Ini kerana terdapat segelintir pelanggan yang masih beranggapan bahawa mereka akan ditipu oleh peniaga melalui online. Selain itu juga, gambaran yang tidak jelas juga mampu menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Tambahan pula, pelanggan juga akan merasai kurang berminat untuk membeli produk yang kita pasarkan jika produk yang kita pasarkan tidak jelas spesifikasinya ataupun ciri-cirinya ataupun kelebihan dan sebagainya. Cabaran yang kedua ialah kesukaran memasarkan produk. Dalam menjalankan perniagaan secara online, kita perlu meluangkan masa untuk membuat Facebook marketing, Instagram dan sebagainya. Sekiranya kita kurang masa untuk membuat marketing di laman Facebook, Instagram dan sebagainya, secara tidak langsung ianya mendorong kepada menyukarkan anda untuk mencari pelanggan. Tanpa pemasaran yang teratur, ianya akan menjadikan produk yang kita pasarkan tidak dikenali dan tidak dapat sampai kepada para pembeli. Saya percaya dan cukup pasti peniaga yang menjalankan perniagaan secara atas talian akan berhadapan dengan pelbagai kerenah pelanggan di mana contoh yang dapat kita lihat pada hari ini, kita sebagai peniaga perlu banyak bersabar dalam melayan kerenah pelanggan. Ini kerana pelanggan mempunyai ragam yang berbeza-beza. Ada yang okey dan ada juga yang kadang-kadang ianya sangat cerewet. Jadi kita sebagai usahawan perlulah banyak bersabar dan sentiasa melayan kerenah pelanggan dengan sebaik mungkin. Cabaran yang seterusnya ialah pengurusan kewangan. Seperti yang kita sedia maklum, pengurusan kewangan merupakan satu aspek yang penting dalam sesebuah perniagaan. Menguruskan kewangan memerlukan tindakan yang bijak dalam memastikan perniagaan sentiasa bergerak seiring ke hadapan. Masalah ini seringkali timbul sekiranya peniaga menggunakan akaun peribadi sebagai akaun urusan dengan peniaga dan pembeli. Yang demikian secara tidak langsung ia akan secara tanpa sengaja kita akan terguna duit hasil daripada jualan sendiri. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya Zahimi bin Mat Lazin, nombor metrik 290-266 akan memberikan kesimpulan berkaitan cabaran pemasaran produk secara digital. Pemasaran digital ini amatlah diperlukan ketika ini di mana ianya adalah seiring dengan peredaran zaman. Terdapat juga pelbagai kebaikan dan keburukan yang telah dirungkaikan oleh rakan saya sebentar tadi. Berbagai aspek perlu diteliti dan dititik beratkan di mana ianya merangkumi pelbagai kepentingan pemasaran, kebaikan dan keburukan pemasaran digital. Produk yang kita pasarkan, apakah sasaran yang kita nak capai dalam perniagaan yang kita wujudkan. Segala cabaran pemasaran perlulah kita hadapi dengan tenang dan lalui dengan positif di mana kita perlu merangka strategi pemasaran secara berkesan agar perniagaan kita sentiasa berkembang dan bergerak seiring ke hadapan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih kerana menonton.